untuk dia banyak bercakap. Kerana dia hendakkan keselamatan, hendakkan kebahagiaan, hendakkan keamanan, hendakkan tidak cacat. Sebab itu kita kata kalau orang yang lelaki yang tidak membaca psikologi orang perempuan, maka dia anggap perempuan itu ada masalah. Sedangkan perempuan itu dianugerahkan Allah untuk melindungi, menjadi pendamping, menjadi pemujuk, menjadi segala benda lah dia ada. Maka oleh kerana tugasnya multiple ataupun kita katakan pelbagai, maka wanita kalau dia macam lelaki bercakap satu-satu, mati tu keluarga. Sebab itu kita kata wanita dikaitkan. Yang kedua kita kata wanita ini sangat penguat kuasa. Penguat kuasa kalau dia bagi perintah, dia nak perintah tu diangkat secepatnya. Kalau tidak dia ulang. Awak ni bagaimana? Dia cakaplah sikit ada apa? Dia tanya banyak kali, ulangnya banyak kali dan protectionnya itu berpanjangan. Dia tak boleh lepas bebaskan anaknya. Sebab itu kalau hari-hari pergi sekolah jalan elok, jangan main-main. Padahal anaknya tak ada pun jalan elok, tak ada pun main-main. Maka dengan sebab itu, oleh kerana naluri ibu, naluri ingin menjamin keselamatan, naluri ingin membangun kebahagiaan, naluri untuk memastikan semuanya dalam keadaan tenteram dan selamat, maka wanita dimasukkan kategori paling banyak bercakap. Menceburi bidang ini lebih 20 tahun, Dr. Robiah Hamzah mengkaji, membantu dan menasihati wanita. Beliau berpandangan sikap beletir boleh membantu mewujudkan kehidupan dan persekitaran yang lebih positif. Dr. Robiah menggariskan panduan kepada kaum hawa ini untuk mendorong sifat beletir kepada tenaga yang konstruktif. Sri Kandi. Come on, you're not gonna back out now. Not in front of the lady. Oh, how I wish I was back in my cage with my mirror and my little bell. Bobo here can't fly. Don't worry, Blue. It's in your DNA. And if our featherless friends can do it, how hard can it be? Fun, right? Yeah, fun. Flying is not what you think up here. It's what you feel in here. And when you feel the rhythm of your heart, you fly! Keep it simple. Easy breezy. Thrust, lift, drag. Oh, come on, Whoa, let's go. wait! Come on, Blue, you can do it. I can do it. I can do it. I can do it. I can do it! I can't fly! Am I dead? No, we're still alive. From the creators of the Ice Age trilogy. All right, Blue, you're flying! Sort of. No, Blue. Sorry. We're gonna die! Rio. You did not feel it in here. Coming soon in digital 3D. Sri Kandi. Maka untuk jadi baik, pertama, you kena faham perasaan you. Selalu tanya apa yang sedang aku fikir sekarang. Kalau aku fikirkan benda baik, maka yang keluar nanti baik. Kalau kita fikirkan benda negatif, suami aku lama balik ni pergi ada perempuan ke apa? Dia pergi ronda-ronda ke apa? Kalau itu negatif, tak boleh buat. Maka bila balik nanti suami mesti setengah mati. Okey. Kedua, latih diri bertanya apa perasaan saya. How do I feel? Kalau anda rasa tak seronok, tak gembira, jangan bercakap. Kalau anda rasa senang hati, gembira, baru bercakap. Kau rasa sakit hati, bengkak, benjol, jangan keluarkan dulu. Sampai you lega, makan dulu, minum dulu, tidur dulu, lari dulu, jogging dulu, baru you senang hati, baru berbincang. Besar mana pun masalah, kecil mana pun masalahnya, kalau anda letih dan orang yang diletih tidak menerimanya, anda buang bateri, penat. Akhirnya sakit hati, bengkak, benjol. Okay. Ketiga, maknanya bila kita kata perasaan, tanya perasaan sendiri, apa yang aku fikir sekarang, positif ke negatif. Kedua, tanya perasaan dia, apa yang dia rasa, tengok mukanya, berkedut ke tidak ke, mukanya bertangkup ke tak ke. Maka ini kekuatan. Okay.
Kemudian kita ambil, kita kata, tanya pula siapa dia? Who are you? Tadi tanya perasaan. Tanya, pertama faham aku sedang sakit hati. Bila kita faham perasaan dia, macam mana nak selesai? Bantu diri kita dulu. Yang hilang sakit hati tu, hilang dulu sakit hati tu. Jangan bercakap dulu sampai dia hati senang. Okey, ketiga, baru upgrade perasaan. Tadi aku marah dia, ya Allah, minta maaf ya, tadi mak marah kamu, tadi mak tengah emosi. Kita angkat perasaan dia pula. Kita kongsi perasaan kita. Bila kita mampu kongsi perasaan cantik daripada kita dengan orang yang kita nak nasihat ke, kita nak marah ke, kita nak apa tadi, maka hubungan akan jadi baik. Biasanya orang akan mendengar apa yang orang lain cakap kalau dia suka dengan orang tu. Kalau anak tak suka mak marah ke anak, tak dengar siapa-siapa, cakap macam loudspeaker. Anak buat tak tahu, mak buat tak tahu. Akhirnya hubungan renggang. Ketiga, tanya dia siapa aku? Who am I? Siapa aku? Aku ni hamba Allah. Bila hamba Allah, jangan lawan perintah Allah. Mak bapak yang melawan perintah Allah, anak akan lawan dia. Anak yang tak sayang ataupun tidak dekat dengan Allah, tak ikut perintah Allah, tidak akan ikut perintah mak bapak. Pekerja yang tidak rasa dia hamba Allah, dia tidak akan mampu taat dengan majikannya. Majikan yang tidak merasa hamba Allah tidak akan melayan pekerjanya dengan baik. Maka ibu bapa ataupun anak ataupun isteri ataupun ibu yang berletih, tolong bangun dulu keyakinan dengan Allah. Yang menariknya, pendapat sains selari dengan pandangan Ustazah Nuriza Othman, penolong pegawai hal ehwal Islam, Unit Undang-Undang Keluarga, Pejabat Agama Islam Daerah Petaling. Dari kacamata pakar Islam ini, lidah wanita membawa dua implikasi, iaitu membantu kepada memupuk jati diri insan yang kamil atau membawa kehancuran institusi keluarga dan diri sendiri. Berletir kalau kata untuk sesuatu perkara yang baik, contoh berletir kepada anak, pergi suruh solat, sembahyang, okay? Berpuasa, itu tidak mendatangkan, tidak menimbulkan, itu adalah perkara yang baik lah. Okay? Tetapi kalau yang dikatakan tadi berdosa ni, apabila berletir dalam keadaan yang marah, dia akan mengeluarkan kata-kata yang kesat, menghina suami, merendahkan dan meremehkan suami, menyebabkan itu jadi dosa. Sebab perkataan yang digunakan tu biasanya yang kasar, dah tak ada bahasa lembut lagi. Suami pun dia akan gunakan panggilan kepada suami pun mungkin dah tak mesra lagi. Jadi itu akan menimbulkan rasa tidak hormat, dan itu menyumbang kepada timbulnya dosa kepada si isteri ni lah. Bagi sesetengah pihak, wanita berkejaya dikatakan lebih cenderung untuk bertegang urat. Kegagalan mengawal emosi selepas seharian bekerja dan ketidakmampuan pasangan atau anak-anak membantu memudahkan peranannya disebutkan sebagai faktor yang membawa kepada pertikaman lidah. Punca berletir, kalau kita tengok, faktornya banyak juga. Pertama, biasanya sebab tidak puas hati. Tidak puas hati kepada suami dengan kerana anak-anak. Contoh, kalau kata suami, mungkin suami tidak banyak membantu kerja-kerja rumah. Yalah, kalau rata-rata sekarang kita tengok pasangan suami isteri banyak yang bekerja. Suami kerja, isteri bekerja. Jadi tapi tanggungjawab rumah tangga tu banyak diuruskan oleh isteri. Oleh kerana itulah kadang-kadang bila isteri bekerja lebih kurang 8 jam di luar, kemudian balik menguruskan rumah tangga dengan tidak dibantu oleh pihak suami tadi, menyebabkan rasa tidak puas hati itu keluar. Tetapi tidak mendapat respon daripada pihak suami, maka yang keluar tu letiran lah. Bercakap, marah, tak dapat respon daripada pihak suami. Dan pada masa sama, kerana anak-anak yang tidak juga membantu, yang nakal, menyebabkan isteri ini secara tidak langsung meluahkan rasa letih, marah dalam keadaan yang berletih, dalam bentuk yang berletih. Macam tu lah. Faktor-faktor tu, faktor kerja, letih, masa yang mungkin tidak mencukupi, itu mungkin menyebabkan isteri berletih. Sebab dia akan datang penyakit lah. Bila dah marah, darah tinggi dan sebagainya kan. Tapi kalau sekadar meluahkan tu untuk menegur lebih kepada perkara hari itu, menegur anak, okey, pergi solat dan sebagainya kan. Lepas makan, basuh pinggan, kita dah latih. So itu bukan, mungkin tidak dianggap berletih sebab sesuatu yang baik. Tetapi sekiranya perkara tu, pertengkaran hari itu kemudian dikaitkan dengan perkara-perkara yang lepas, merendah-rendahkan suami, menghina dan sebagainya, itu mungkinlah. Sebahagian wanita tidak mempunyai pilihan melainkan bekerja di samping membesarkan anak, ekoran keperluan ekonomi semasa. Ada pun yang bekerja untuk cita-cita. Tinjauan tahun 2005 oleh Maternity Alliance dari United Kingdom mendapati dalam kedua-dua kes ini, wanita terpaksa bertolak ansur dalam kerjayanya.
Ada yang sanggup menerima gaji